Baiklah, insyaAllah untuk siri bedah buku kita pada kali ini saya akan saya akan kongsikan satu novel yang saya baca, iaitu Ketika Cinta Menyentap. Okey, kenapa saya pilih novel ni? InsyaAllah nanti saya kongsikan. Okey, baiklah. Berkenaan dengan novel ni, Ketika Cinta Menyentap ni, dia sebenarnya adalah berkenaan dengan novel dakwah dan hijrah. Walaupun tajuk dia macam novel cinta, tapi sebenarnya dia adalah berkenaan dengan novel dakwah, di mana salah satu cara penulis atau pengarang Ustaz Adin Roslan dan Siddiq Amin, mereka cuba menyampaikan isu-isu dakwah dan juga isu-isu hijrah di dalam novel ini. Okay, jadi sebelum saya masuk menyentuh berkenaan dengan novel kita yang saya akan kupaskan sebentar lagi, saya nak kita semua mengenali pengarang terlebih dahulu. Baiklah, siapa pengarang untuk novel ni? Kita ada dua, iaitu pertama Ustaz Adin Roslan. Baiklah, nama sebenar beliau adalah Ahmad Adnan bin Roslan, merupakan seorang penulis buku dakwah, seorang penulis lirik nasyid dan juga seorang penceramah bebas. Beliau mempunyai latar belakang dalam pendidikan. Latar belakang pendidikan beliau adalah beliau pernah bermula sekolah dengan Sekolah Rendah Islam Hira, Mahat Tahfiz Al-Quran, dan mengambil SPM di Sekolah Menengah Islam Hira. Dan setelah habis SPM, beliau lanjutkan pelajaran ke dalam bidang ulum Islamiah di Kahirah, Mesir. Dan beliau, Ustaz Adin Roslan ni, merupakan salah satu CEO, bukan CEO lah, kepada syarikat beliau sendiri, iaitu Tabiah Sentap, di mana syarikat beliau ni telah banyak membuat lagu-lagu dakwah, penulisan dakwah dan juga bantuan-bantuan kemanusiaan di dalam negara Malaysia. Dan untuk pengarang kita yang kedua ni, iaitu saudara Siddiq bin Muhammad Amin. Beliau latar belakang beliau adalah beliau pernah menjadi seorang juara penulis skrip pada tahun 2010 dan pernah menghasilkan video-video short film bersama Tabiah Sentap, iaitu A Ramadan Short Film dan Short Film Suci. Okay, jadi habis kita mengenali pengarang kita, maka saya akan terus masukkan berkaitan buku ni, iaitu yang pertama tentang sinopsis buku ni. Baiklah, untuk sinopsis buku ni, cerita dia amat ringkas, di mana buku ini menceritakan tentang usaha Samdul. Samdul ni watak utama kita, di mana dia nak berhijrah daripada masa lalunya, namun pelbagai ujian yang Allah tetapkan untuk Samdul ni dalam usaha hijrah dia. Maksudnya dalam usaha dia nak berhijrah, ada sahaja ujian-ujian yang Allah telah tetapkan untuk Samdul ni. Ex dia datang balik, sahabat dia hendak bernikah, dan pelbagai lagi ujian-ujian yang Allah berikan kepada Samdul ni untuk lihat adakah benar hijrah Samdul ini kerana Allah Ta'ala ataupun kerana mempunyai niat yang lain. Dan berjayakah Samdul dalam usaha hijrahnya? Adakah Samdul akan mendapat bantuan dan sokongan dari keluarga dan kawan-kawannya? Okay, jadi itu sinopsis ringkas berkenaan dengan novel ni, insyaAllah. Dan untuk buku ni, tema yang dibawa oleh buku ni dia ada dua, iaitu dakwah dan hijrah. Okay, kalau untuk dakwah dalam novel ni, pengarang dia menyentuh tentang kehidupan sosial sebahagian anak-anak muda yang terlampau mengikuti trend-trend semasa seperti budaya berkapal, hedonism, yang ini terlampau memuja akan hiburan dan lain-lain lagi yang tak dapat saya nak senaraikan sepenuhnya dalam slide saya. Dan pengarang juga mengetengahkan bahawa tak semua trend-trend ni perlu diikut. Bahkan ada trend yang hukumnya haram dalam Islam. Bahkan ada pula trend yang nampak halal tapi hakikatnya haram. Contohnya macam
berkapal. Sebab apa saya cakap nampak halal? Sebab orang cakap untuk bertunang perlu saling mengenali. Betul, bertaaruf mengenali, tapi bila berkapal ni dia dah jadi seolah-olah seperti bab kata Ustaz Ali Muslim pernah cakap dalam salah satu perkongsian dia, dah nampak macam menjadi suami isteri, dan itu adalah sesuatu yang haram apabila dua ajnabi melakukan tidak menjaga ikhtilat sesama mereka, maka tu hukumnya haram. Jadi pengarang mengetengahkan isu-isu ini di dalam novel itu. Dan akhir sekali usaha dakwah yang dilakukan perlu ada bimbingan daripada orang yang berilmu agar usaha dakwah yang dilakukan berkesan dan sampai kepada sasaran dakwahnya. Jadi ini antara poin-poin penting yang saya dapat kutip daripada novel ini, sebab kerana punca utama, bukan punca, maksud saya sebab utama kenapa novel ini diterbitkan oleh Tabiat Setap adalah sebagai satu medium dakwah bertulis untuk menjadi bacaan golongan-golongan muda, dan untuk menunjukkan dan untuk menyedarkan golongan-golongan muda bahawa tak semestinya perkara yang dilakukan oleh ramai orang bererti betul. Contohnya macam berkapal, kalau kita lihat dalam sosial hidup masyarakat sekarang, berkapal itu seperti sesuatu perkara yang wajib. Seolah-olah seperti perlu dilakukan oleh zaman kita sekarang ni. Jadi itulah isu dakwah yang utamalah yang diketengahkan oleh pengarang kita pada dalam novel dia ni. Dan yang poin yang terakhir tu apabila pengarang mengingatkan kita bahawa setiap usaha dakwah tu perlu ada bimbingan daripada orang yang berilmu. Maksudnya kita tak boleh buat sesuka hati kita je, macam pergi jumpa-jumpa tegur secara macam tu je, kau tak boleh buat macam ni, benda ni haram, benda ni dosa. Salah. Dia salah sebab apa? Sebab kita tidak mempelajari adab-adab dalam berdakwah. Dalam berdakwah ni pun ada adab dia. Kita perlu menegur dengan cara yang lembut, dengan cara yang sesuai dengan sasaran dakwah kita. Kalau macam dalam sasaran dakwah kita tu kanak-kanak, jadi kita kena cakap elok-elok macam, adik, kenapa adik buat macam ni? Adik tak boleh buat macam ni, nanti Allah marah. Kita kena berlembut sebab dia anak-anak. Tapi bila dengan golongan remaja, kita tak boleh berlembut dan tak boleh terlalu keras. Kita kena sederhana. Ada adab-adab dia dan ada ilmu dia. Sebab tu pengarang cakap pada dalam beberapa bab terakhir novel ni, pengarang bagi tahu dalam usaha dakwah perlu ada bimbingan daripada orang yang berilmu supaya usaha dakwah tu berkesan dan sampai kepada sasaran dakwah kita. Jadi tak adalah kita dakwah, kita berdakwah tapi dia tak terasa pun nak dekat dengan kita, sebab cara kita berdakwah tu tak kena dan tak beradab. Jadi dia macam kita nak bagi dia permata tapi kita campak, sebab cara dakwah kita tu tak betul. Jadi kita campak permata tu kat dia, dan yang dia rasa cuma sakit, dia tak nampak kilauan permata tu, dia tak nampak. Jadi dia nampak macam sakit, dia cuma merasa sakitnya sebab kita baling permata. Macam itulah dakwah yang salah tu. Cara dakwah yang salah ni, kita nak bagi dia cahaya Islam, kita nak tunjukkan dia Islam itu indah, apa yang Islam larang lakukan, kita nak bimbing dia ke jalan yang baik, tapi kita buat cara yang salah. Dia macam kita nak baling batu permata kat dia. Jadi bila kita baling batu permata, yang dia rasa cuma sakit. Jadi bila ada cara, bila kita ada ilmu dan bimbingan daripada orang yang berilmu ni dalam berdakwah, jadi kita dapat bagi permata tu dengan cara yang betul. Jadi kita tunjukkan ni bila kita nak berdakwah dengan adanya adab, dia seolah-olah kita macam nak bagi permata tu, kita tunjukkan ini permata, ni kilauan-kilauan dia, ini kecantikan permata tu. Jadi orang sasaran dakwah kita macam lah, inilah permata, inilah kilauan dia, cantiknya permata ni, aku nak, terima kasih tunjuk kat aku. Jadi itu maksud pengarang kenapa kita perlu ada bimbingan daripada orang yang berilmu, supaya kita ada ilmu dan adab dalam berdakwah. Jadi itu tema yang pertama tentang dakwah. Tema yang kedua adalah tentang hijrah. Baiklah. Tema kedua
berkenaan dengan hijrah ni dalam novel Ketika Cinta Menyentak ni, dia pengarang menggambarkan usaha-usaha dalam hijrah seperti yang dilakukan oleh watak utama kita, iaitu Samdul. Okey, jadi Samdul ni dia sebenarnya berhijrah kerana dia pada awalnya dia berhijrah kerana dia telah ditinggalkan oleh bekas kekasih dia yang keempat. Dia telah ditinggalkan. Jadi bila dia ditinggalkan tu, dia teringat kata-kata sahabat dia Umar, iaitu kenapa kita perlu menitiskan air mata untuk perempuan, sedangkan seeloknya kita menitiskan air mata itu untuk Allah Ta'ala. Jadi disebabkan teringat kata-kata sahabat dia ni, Umar ni, jadi Samdul ni pun berniat untuk berhijrah, untuk betulkan diri dia, supaya selepas ini tak lagi dia tertipu dengan permainan dunia, tidak lagi dia maksudnya untuk dia tertipu dengan permainan dunia, supaya dia tidak lagi terjatuh di tempat yang sama. Jadi pengarang juga menggambarkan hijrah yang dilakukan ni tak mudah dan tak senang. Sebab pasti akan ada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk menguji kesungguhan kita. Maksudnya untuk menguji kesungguhan kita dalam berhijrah. Bahkan dalam tempoh berhijrah, kita pasti akan dihantui dengan dosa-dosa dan kesalahan silam kita dahulu. Sebab apa? Kalau kita ingat balik dalam Al-Quran pun, Allah dah sebut mafhumnya. Dan apakah cukup sekadar engkau mengatakan engkau beriman tanpa diuji? Maksudnya cukup ke kita katakan, ya Allah aku beriman, tapi tak ada sebarang ujian untuk menentukan kualiti iman kita. Jadi sebab tu Allah berikan ujian-ujian tu. Dan kalau ikutkan hadis pun ada dalam satu hadis Imam Nawawi, iaitu hadis innama a'malu binniyat wa innama likulli min nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu berdasarkan niat, dan sesungguhnya seseorang itu akan dapat seperti apa yang dia niatkan. Dan jika dia niatkan kerana Allah dan Rasulnya, dan jika dia berhijrah, niat hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat apa yang dia niatkan. Dan jika yang dia niatkan untuk hijrah itu kerana perempuan, maka dia hanya akan dapat perempuan. Maka kat sini dalam novel ni nak menggambarkan bahawa apabila kita niat nak hijrah, insya-Allah pasti akan ada ujian-ujian yang Allah berikan kat kita. Sebab Allah nak tengok, Allah nak pastikan, nak tengok kesungguhan kita ni, betul tak hijrah kita ni, betul tak niat hijrah kita. Kenapa kita hijrah? Adakah kerana Allah Ta'ala? Adakah kerana seorang wanita? Adakah kerana seorang lelaki? Adakah kerana harta dunia? Adakah kerana ingin dipuji? Banyak. Jadi macam mana cara tu Allah uji kita? Dan setiap kali bila Allah uji kita, kita pasti akan dapat satu pengajaran. Kita akan dapat satu pengajaran yang bernilai. Dan daripada pengajaran tu kita akan dapat kekuatan, insyaAllah, kekuatan untuk kita teruskan hijrah kita tu. Dan akhir sekali, pengarang memberi nasihat kepada kita, kepada pembaca, dengan menyuruh kita untuk mencari dan berdamping dengan orang yang berilmu dan soleh serta solehah, soleh atau solehah, supaya kita akan sentiasa bersemangat dalam hijrah kita. Jadi macam dalam dakwah tadi, kita sebenarnya apa-apa yang kita lakukan, kita perlu berdamping dengan orang yang ada ilmu, orang yang soleh, orang yang solehah. Yang penting orang yang berilmu. Orang yang berilmu kenapa? Supaya kita tahu ilmu adab, lagi ilmu adab untuk kita berhijrah tu macam mana. Adakah betul niat kita berhijrah? Adakah cukup ilmu kita dalam berhijrah? Apakah adab kita adab-adab ketika kita berhijrah? Dan bila kita berhijrah, seeloknya kita pun tambahkan ilmu pengetahuan kita. Yalah, supaya dalam berhijrah kita itu, kita dapat knowledge baru, kita dapat pengetahuan baru dalam hijrah kita tu. Dan orang yang soleh dan soleh ni supaya apa? Supaya kita tak rasa nak berpatah balik ke masa lalu kita, ke tempat asal kita. Sebab kita nak hijrah jadi lagi baik. Jadi kita perlu berdamping dengan orang yang baik, orang yang lebih baik. Sebab apa? Sebab bila macam ada juga satu hadis ataupun kata-kata pepatah Arab, saya tak ingat, di mana bila kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, kita akan dapat haruman wangi tu. Tapi bila kita berkawan dengan orang yang menempa besi, kita akan dapat percikan api daripada tempaan besi dia tu.
Jadi maksudnya apa? Dengan siapa kita berkawan, itulah pribadi dan watak kita. Maka kalau kita berkawan dengan orang yang soleh dan solehah, yang berilmu, yang baik, yang ada wawasan, yang ada objektif dalam hidup dia, insya-Allah kita pun akan ada wawasan, kita pun akan ada objektif, kita pun akan jadi baik, kita pun akan berusaha, kita pun akan rajin. Dan kalau kita berkawan dengan orang yang ada nilai positif, insya-Allah diri kita pun akan terpalit dengan nilai-nilai positif dia. Tapi kalau kita kawan dengan orang-orang yang negatifnya itu lebih mempengaruhi kita, yang mudah mempengaruhi kita, maka kita akan ada sifat-sifat negatif tu lah. Kadang-kadang kita akan ada sifat-sifat negatif tu secara tak langsung. Jadi sebab tu pengarang dia pesan kat kita, kalau kita nak berhijrah ni, kita kena cari orang yang berilmu, kita kena cari orang yang baik-baik, supaya kita sentiasa semangat dalam hijrah kita. Dan yang paling penting sekali, kita kena ingat Allah akan sentiasa uji kita dengan hijrah kita. Jadi jangan takut kalau macam kita asyik naik dan turun dalam hijrah kita. Baik, itu tema. Jadi tema kita ada dua, iaitu dakwah dan hijrah. Baiklah, untuk pandangan pribadi saya, berkenaan dengan buku novel Ketika Cinta Menyentap ni, baiklah, kekuatan dia yang saya rasa, yang saya dapat selepas saya baca novel ni, adalah gaya penulisan pengarang ni. Dia mencabar pemikiran kita tentang kehidupan sosial pada zaman ni. Sebab kat sini, dalam novel ni memang pengarang menyentuh secara direct lah apa isu-isu yang berlaku dalam kehidupan sosial kita. Contohnya berkapal, tak kisahlah daripada sekolah menengah ke universiti ke, memang pengarang penulis dia ada sentuh berkenaan isu tu di dalam novel ni secara direct, secara terus. Dia ada tulis secara terus. Dan itulah kekuatan yang saya rasa saya boleh nampak dalam novel ni. Kelemahan dalam novel ni, saya bukan cakap, taklah, ni hanya pandangan pribadi saya, di mana kelemahannya adalah gaya penulisan dalam menjenamakan watak. Sebab saya rasa macam ada beberapa watak yang tidak sesuai dengan nama yang diberikan. Antara contohnya Samdul, walaupun dia watak utama, tapi kita tahu makna Samdul tu adalah macam orang yang tak berapa pandai. Jadi macam tak sesuai pula watak utamanya diberikan nama Samdul. Sedangkan nama watak sampingan tu elok pula. Pak Amin, Omar, Syukri. Tapi watak utamanya Samdul. Jadi saya rasa macam dari segi penjenamaan watak tu lah. Dan ada juga watak-watak sampingan walaupun disebut sekali, tapi sebab seperti nama Siti Mutanajis, watak sampingan, walaupun dia watak sampingan tapi dan disebut hanya sekali dalam novel ni, tapi pada saya itu agak kontroversi jugalah. Sebab kita tahu Mutanajis tu adalah nama najis kan. Jadi saya rasa penjenamaan watak dalam buku ini agak sensitif lah. Jadi saya rasa itu adalah kelemahan yang saya boleh dapat, yang saya ni lah, bila saya baca buku ni, adalah kelemahannya sikit. Dan peluang, disebabkan buku ni adalah terbitan yang cetakan ketiga yang saya dapat pada Disember 2017. Yang saya dapat ni adalah cetakan ketiga, dan ketika ini saya beli buku novel ni ketika ini, di mana peluang yang saya dapat, peluang ataupun opportunity yang boleh novel ni hasilkan adalah dia dapat meluaskan medium dakwah tarbiyah sentap ni. Di samping sebab mereka aktif dengan usaha-usaha dakwah seperti lagu-lagu nasyid moden. Kalau ada yang tahu, macam lagu Cinta Sementara, Mazhab Cinta, ataupun Cinta Luar Biasa, ataupun Laila Majnun. Ada juga lagu dakwah mereka macam yang paling famous dahulu, The Fate. Di samping mereka menggunakan lagu, mereka juga berjaya membuat satu novel di mana novel ini dapat membuka
meluaskan medium dakwah mereka lah. Namun sayangnya tak ada versi soft copy. Ancamannya buku ini dapat memberi impak kepada golongan muda, tapi dia hanya terhad pada salinan hard copy sahaja. Tak ada salinan soft copy. Jadi untuk siapa-siapa yang nak baca novel ni, mereka perlu beli sama ada secara atas talian atau di kedai-kedai buku. Dan saya rasa setakat ni saya dah search, tapi tak ada lagi salinan-salinan soft copy macam Wattpad ke apa ke. Tapi tak ada lah, maksudnya setakat ni tak ada lagi salinan soft copy yang dapat dibaca secara atas talian. Tapi setakat ni itulah saya rasa. Itu je lah macam dia punya kekurangan sikit. Sebab novel buku-buku dakwah lain ada yang saya dapat tahu ada yang soft copy, tapi macam Ketika Cinta, buku novel Ketika Cinta Menyentap ni dia tak ada soft copy, jangan aja. Hanya ada hard copy sahaja. Jadi kepada siapa-siapa yang berminat untuk baca novel ni, saya boleh kalau nak pinjam dengan saya okey je. Kalau nak pinjam dengan saya boleh pinjam, ataupun boleh beli di online. Harga dia seingat saya masa saya cek tu RM30, tak termasuk dengan shipping. Dan siapa yang nak baca memang saya sarankan, sebab dia macam novel biasa je, cuma dia ada selit unsur-unsur dakwah yang sangat jelas. Dan di samping tu dia juga ada banyak juga bagi solusi, macam solusi hijrah. Contoh macam nasihat Pak Amin kepada Samdul, di mana dia cakap bila kita dalam kesusahan ataupun kita tengah dalam kebelengguan, pergi masjid. Dan Samdul pun tanya kenapa pergi masjid. Samdul pun Pak Amin pun cakap, yelah, setiap masalah mesti ada tempat penyelesaian dia. Contoh kalau kereta rosak, motor rosak, hantar pergi bengkel. Jadi bila fikiran bercelaru atau hati kita tengah tak tenteram, pergi mana? Pergilah masjid, dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi ada nasihat-nasihat dalam berhijrah dalam novel ni, dan juga ada nasihat-nasihat dakwah. Jadi kepada sesiapa yang nak baca, saya memang sarankan, sebab novel ni memang best dan sangat seronok untuk dibaca. Jadi sekian tu je daripada saya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan daripada pihak saya dalam dalam kongsikan siri bedah buku pada kali ini. InsyaAllah jika lebih perlu lagi, InsyaAllah saya akan buat. Dan sekian sahaja daripada saya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.